Kita dah beriman, Alhamdulillah, fine, kita dah beriman. Cuma sejauh mana dengan kita duk cerita pasal Nabi banyak-banyak ni boleh tambah iman itu, yang bukan sekadar tambah yang bersifat subjektif, tapi tambah dan boleh bersifat objektif, yang kita tahu apa vision kita dan apa mission kita. Visi aku nak cinta Nabi lebih. Aku nak utamakan Nabi mengatasi segala-galanya. Kita dah tahu dah kena utamakan Nabi mengatasi mak ayah kita, anak-anak kita dan manusia lain. Kita tahu dah hadis tu. Dia ulang-ulang siar banyak kali. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Laqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat 128 surah At-Taubah. Dua ayat yang terakhir surah At-Taubah, Allah berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul ini menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Dan Nabi ini sangat tamak, sangat inginkan kebaikan bagi kamu. Dan Nabi ini, dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka umatmu, wahai Muhammad, berpaling engkar daripadamu, maka katakanlah kepada mereka, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan kepadanya lah aku berserah diri, dan Dialah Tuhan, yakni Allah yang mempunyai arash yang besar. 128, 129 surah At-Taubah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara kegembiraan dan keuntungan yang paling menguntungkan kita hari ini bukan kerana kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul semata-mata, tetapi keuntungan yang paling utama adalah keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Kita boleh beriman tanpa kita pernah melihat kedua-duanya. Allah dan Rasul ni kita tak pernah tengok, tapi kita boleh beriman. Itu satu kehebatan yang sangat-sangat hebat. Sebab tradisi orang-orang biasa yang ingin mempercayai sesuatu, dia mesti lihat depan mata kepala dia. Tengok Allah depan mata baru dia boleh nak beriman. Baru dia rasa kukuh. Sebagai contoh, Bani Israel, bila mana mereka, sedangkan satu persatu ni kehebatan, keagungan yang Allah tunjukkan kepada mereka. Mereka dibebaskan daripada cengkaman Firaun. Beratus tahun mereka dicengkam oleh Firaun, menjadi hamba abdi. Bila diutuskan Nabi Musa, Nabi Harun menjadi Nabi Bani Israel, yang akhirnya mereka dikeluarkan daripada cengkaman Firaun. Depan mata mereka nampak mukjizat, kemuliaan para Nabi, dan juga mereka dapat keselamatan daripada Allah. Peristiwa laut yang dibelah kepada mereka dengan 12 belahan. Mereka boleh lalu di dasar lautan, adapun Firaun dan sekutunya ditenggelamkan oleh Allah. Mereka nampak. Selepas mereka merentasi laut mati tu, merentasi laut merah tu,
Mereka berada pada sebuah kawasan yang sangat panas, maka Allah naungi mereka. Wazallalna alaikum lughamam. Dinaungi mereka dengan awan-awan yang banyak menyebabkan mereka tak panas jalan merentas untuk kembali ke bumi asal mereka, Palestin, daripada Mesir. Mereka kelaparan, tak ada sumber makanan. Allah datangkan mereka makanan pagi dan petang yang namanya manna dan salwa. Ini semua bukti-bukti bagi orang yang beriman. Tapi mereka tak betul-betul beriman. Mereka nak betul-betul, dia kata apa? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Apa yang berlaku kat Bani Israel, dia orang dah nampak ni kehebatan, keselamatan, apa semua, kemuliaan, kelebihan yang mereka dapat bila jadi orang yang beriman. Pertolongan, bantuan, macam-macam dia orang dapat. Bila Nabi Musa tinggalkan mereka selama 40 hari saja mereka ditinggalkan, itu pun bukan tinggal kosong. Tinggal tu ada Nabi, Nabi Harun ada. Bukan tinggal terus. Ada Nabi lain, tapi mereka boleh berpaling engkar daripada beriman. Mereka pergi sembah pula patung anak lembu. Bila Nabi Musa turun daripada Bukit Tursina membawa membawa Taurat kepada mereka, terkejut Nabi Musa sebab mereka dah kembali kepada kufur. Mereka beriman dengan patung anak lembu yang mereka sembah. Mereka buat sendiri dan mereka sembah. Akhirnya mereka kena bertaubat dengan membunuh diri mereka. Okeylah, dah bunuh diri, yang melakukan kefasadan, yang dah rosak ni, akhirnya mereka dah berbunuhan sesama mereka. Itu cara taubat Bani Israel, bukan cara kita. Syariat itu telah dihapuskan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan yang baik sikit tu, yang masih hidup, yang tidak terbunuh tu, mereka boleh cakap dengan Nabi Musa, wa iz qultum ya Musa, berkata yang balance di kalangan Bani Israel ni, berkata sebahagian daripada mereka, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami ni tak boleh nak betul-betul beriman, melainkan kami nak tengok Allah ni depan mata kami. Tuan-tuan dia nak tengok depan mata dia, baru dia betul-betul nak beriman. Fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Akhirnya mereka disambar oleh petir dengan sebab permintaan mereka itu yang tak cukup-cukup buat silap, diberikan macam-macam kelebihan, banyak pula demand. Allah sambar mereka dengan petir, akhirnya mereka mati pula. Bila mati, Nabi Musa tengok Bani Israel dah tak ada yang baik-baik pun mati, macam mana? Akhirnya Nabi Musa minta dengan Allah, wahai Allah, kalau yang baik pun dah mati, siapa yang nak bawa, yang nak sambung dakwah ni? Yang nak masuk Palestin, siapa yang nak masuk ni? Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah bangkitkan balik, Allah hidupkan balik yang dimatikan tu. Ni tuan-tuan, sekolongan manusia, mereka nak beriman, tapi mereka kena tengok depan mata. Kita boleh beriman kepada Allah tanpa kita melihat Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita boleh jadi orang yang bertakwa, orang yang masuk syurga ni sebab kita beriman dengan perkara yang kita tidak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah kita tak nampak, syurga tak nampak, neraka tak nampak, pahala tak nampak, malaikat tak nampak, tapi kita beriman. Ini bukti keuntungan yang besar kita menjadi manusia hari ini. Kita boleh beriman tanpa kita melihat siapa yang kita beriman. Tapi dengan kita mendengar melalui kuliah-kuliah dipanggil perkara sam'iyat, syurga neraka kita dengar selalu ceritanya, malaikat kita dengar cerita para nabi semua, kita beriman kepada Allah, beriman kepada nabi, beriman dengan hari akhirat. Ini keuntungan kita yang besar. Dan keuntungan kita yang kedua, tuan-tuan sekalian, adalah kita boleh menjadi umat di kalangan nabi-nabi yang ada ramai ni. Kita boleh beriman, kita boleh menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh beriman tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita pernah terfikir, alangkah beruntungnya saya kalau boleh hidup zaman Rasulullah.
Syoknya kalau dapat hidup dengan Nabi, boleh spend time dengan Rasulullah, boleh duduk dengan dia semua. Tuan-tuan sekalian, kita boleh cakap seronok itu adalah kerana kita telah beriman sekarang. Seandainya ditakdirkan kita hidup sezaman dengan Rasulullah, belum tentu kita boleh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita nampak Rasulullah depan mata. Melihat susuk tubuhnya yang indah, yang sempurna, tutur kata yang sangat baik, perilaku, akhlak, karakter, personality yang paling sempurna dalam sejarah manusia, belum tentu kita boleh beriman. Mana mungkin kita mampu mudah nak beriman kalau tiba-tiba kita baru nak ikut Rasulullah, ayah kita dibakar hidup-hidup depan mata kita. Sebagaimana yang berlaku kepada Ammar. Bila mana ayahandanya Yasir dibakar depan mata Ammar. Kau nak ikut Muhammad, dibakarnya bapak. Nak ikut lagi Muhammad, maknya yang bernama Sumayyah disula melalui kemaluannya dengan alatan yang panjang dan tajam depan muka Ammar. Tuan-tuan, mana mampu kita mungkin nak mudah beriman dalam keadaan baru semalam mungkin ada kawan kita seorang yang digergaji dengan gergaji balak tu. Gergaji pokok, bukan gergaji kayu biasa ni, gergaji yang kena ada seorang pegang sebelah sana, seorang pegang sebelah sini, tarik. Tarik tu dengan kulit, isi dan daging sekali pergi. Agak-agak kita boleh nak beriman tengok semalam kawan kita kena macam tu. Esok pula ada seorang kawan lagi diikat badannya dekat kuda, dan akhirnya dipukul kuda tu supaya kuda tu bawa dia lari. Dalam keadaan dia tu duduk dekat tali, dekat atas pasir yang panas tu. Macam mana agak-agak kita nak beriman? Bayangkan dalam keadaan mereka yang hidup melihat Rasulullah dengan segala kesempurnaan, kebaikan yang ada padanya, belum tentu semua boleh beriman kepada Rasulullah. Malah yang lebih dahsyat, ada yang tergamak untuk mencela, mencaci, menyakiti, malah ingin membunuh Rasulullah. Okey. Ingat senang nak boleh beriman, tapi untungnya kita tuan-tuan boleh beriman walaupun tanpa pernah melihat. Jangankan tak pernah tengok, mengenali Rasulullah pun sekadar kenal begitu sahaja, tapi kita dipilih oleh Allah boleh beriman kepada Rasulullah. Ini keuntungan yang sangat luar biasa. Orang terdahulu ada yang dah beriman pun boleh murtad tuan-tuan. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila berlakunya Fathu Mekah tahun ke-8, tahun ke-9 Hijrah, ramai masuk Islam. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan melihat bila dah berlakunya pembukaan dan kemenangan kota Mekah, Islam dah ambil alih balik Mekah. Kau akan melihat wahai Muhammad, ramainya orang akhirnya mengikuti, masuk, memeluk agama Islam beramai-ramai. Ramai masuk. Yang dulu yang jenis atas pagar, yang dulu jenis ada kepentingan peribadi, semua tak nak beriman ni. Bila tengok Islam dah makin kuat, perang demi peperangan, menang. Berlaku perjanjian Hudaibiyah tahun ke-7 Hijrah. Akhirnya Islam makin kuat. Perjanjian Hudaibiyah menyebabkan orang Quraisy yang buat perjanjian tu, mereka akhirnya makin lemah. Walaupun perjanjian tu berat sebelah memihak kepada mereka sendiri. Islam makin kuat. Akhirnya ramai dah mula goyang, tak apalah kita masuk Islam. Masuk Islam. Tapi lepas Rasulullah wafat, ramai pula yang murtad. Tuan-tuan, beruntung dan bertuahnya kita boleh menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertuahnya kita kerana kita dipilih untuk dihidupkan selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud kita tak nak hidup dengan Rasulullah, tapi cabarannya sangat hebat yang kita tak mampu nak tangani. Cabaran yang ada sekarang pun kita tak mampu nak tangani, apatah lagi cabaran kalau betul-betul kalau kita kata aku nak beriman zaman Nabi dulu, belum tentu. Muslimin dirahmati Allah. Oleh kerana dua keuntungan ini, boleh beriman kepada Allah, boleh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pernah kita melihat kedua-duanya, makinlah antara kesempurnaan dan keuntungan kita menjadi manusia hamba kepada Allah dan umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan pun dah 3 hari dihidangkan dengan karnival Maulidur Rasul. Saya nak tanya, dan kita bertanya sama-sama kita, saya pun tanya pada diri saya, apa pelan tindakan saya? Apa yang saya boleh buat selepas ini? Bila kita diceritakan pasal Rasulullah setiap hari, diingatkan pasal Rasulullah, apa agak-agak tindakan drastik yang kita boleh buat untuk menambahkan lagi kecintaan, hubungan kita
masa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah beriman, alhamdulillah, fine, kita dah beriman. Cuma sejauh mana dengan kita duk cerita pasal Nabi banyak-banyak ni boleh tambah iman itu, yang bukan sekadar tambah yang bersifat subjektif, tapi tambah dan boleh bersifat objektif, yang kita tahu apa vision kita dan apa mission kita. Visi aku nak cinta Nabi lebih. Aku nak utamakan Nabi mengatasi segala-galanya. Kita dah tahu dah kena utamakan Nabi mengatasi mak ayah kita, anak-anak kita dan manusia lain. Kita tahu dah hadis tu. Dia ulang-ulang siar banyak kali. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga aku Muhammad lebih kamu kasih, lebih kamu sayang berbanding ibu ayah kamu, anak-anak kamu dan manusia lain keseluruhannya. Secara subjektifnya, kita kata, ya betul, aku kena utamakan Nabi. Objektifnya, nak utamakan macam mana? Nak utamakan macam mana? Jadi malam ni tuan-tuan, dalam tempoh yang berbaki lebih kurang 15-20 minit ini, beberapa objektif kita cuba tengok. Dan benda ni adalah benda data-data yang kita boleh measure, yang kita boleh ukur dan kita boleh buat. Dia bukan bersifat subjektif. Dia benda yang kita boleh buat. Dia relevant. Dan dia proven. Boleh buat walau siapa pun kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama, action plan kita adalah, ini beberapa lah yang kita sempat cerita, banyak lagi mungkin. Yang pertama, barangkali dengan kita dihidangkan macam-macam ni tentang Rasulullah SAW, menambahkan keimanan, kecintaan kita. Jadi antara action plan kita yang pertama sekali adalah, pertama, saya nak kaitkan tuan-tuan, kita nak berhubung dengan Rasulullah menerusi azan. Menerusi azan. Azan walaupun dia mungkin nak mengingatkan kita tentang masuk waktu solat. Tapi saya yakin bagi kita ni tak dengar azan pun insya-Allah kita solat. Okey, bukan semua di kalangan kita mampu dengar azan 5 waktu sehari tu. Okey. Yang rumah tepi masjid pun kadang-kadang tak perasan azan. Kalau kepalanya dengan headphone atau dengan TV-nya dan sebagainya, dia mungkin tak dengar azan tu. Tapi dia semayang. Walaupun azan tu nak bagi tahu masuk waktu solat, tapi okeylah. Dia juga sebenarnya menjadi satu objektif kepada kita. Aku nak kena dengar azan. Yang selama ni aku mungkin tak dengar, jadi aku nak cari jalan supaya aku boleh mendengar azan. Sebab objektifnya adalah kerana dengan azan itu adalah waktu untuk saya spend masa saya dengan Rasulullah berbanding masa saya yang banyak tu. At least dalam tempoh 5 minit, 10 minit ni aku nak spend dengan Nabi. Time azan. Seolah-olahnya kita ada dating dengan Rasulullah SAW. Apa kaitannya azan dengan Rasulullah? Pertama adalah kerana syahadah yang terkandung dalam lafaz azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita mengulangi syahadah kita kepada Rasulullah SAW. Walaupun bukan kita yang azan, orang lain yang azan. Maka sebab tu kita kena menjawab atau mengulangi apa yang disebutkan oleh muazzin. Bermaksud, objektifnya adalah selepas ini kalau saya dengar azan, selama ni kalau saya dengar azan, saya boleh bersembang, boleh bercakap, which is taklah berdosa kalau bercakap masa azan. Bukanlah satu perkara yang haram pula bercakap masa azan. Bukanlah menjadikan seorang manusia itu berubah wajahnya menjadi khinzir pada hari kiamat kerana bercakap masa azan. Bukan. Tetapi objektif kita untuk membuktikan yang saya telah menambahkan keimanan saya kepada Rasulullah secara objektif. Dalam harian saya selepas ini, yang dulu saya dengar azan, saya biasa-biasa saja. Bermula hari ini, kerana saya banyak sangat dihidangkan cerita pasal Nabi, so saya nak diri saya alert dengan bunyi azan sebab saya nak mengulangi lafaz syahadah saya kepada Rasulullah, menyebut nama Rasulullah di dalamnya menerusi syahadah saya. Aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olahnya Nabi datang depan kita, ya Rasulullah, aku bersaksi engkau adalah pesuruh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab apa penting syahadah ni? Sebab dengan syahadah itulah yang akan terus memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah dah buat kerja dia sebagai pembawa risalah dengan segala kepayahan yang Allah bagi dekat dia, maka kita kena endorse apa yang Nabi buat ni.
Dengan kita bersyahadah, aku bersaksi dengan segala apa yang kau buat ni ya Muhammad, daripada start first day kau declare kau menjadi Nabi, yang akhirnya seorang pakcik engkau yang bernama Abu Lahab mengangkat tangan depan mukamu yang mengatakan, celaka wahai Muhammad, sebab ni kau nak himpunkan kami, sungguh kami tinggalkan berhala yang kami dah sembah beratus tahun. Ni kami nak jadi saksi ni. Dulu kau dicaci depan muka macam tu. Dulu kau telah dibaling batu di Taif. Dulu kamu sampai luka patah gigi ketika Uhud. Dulu kamu sampai diboykot 3 tahun dalam pemboykotan besar-besaran sebelum berlakunya hijrah. Semua orang-orang terdekat dengan kamu dibunuh, diseksa, dihina. Kami semua jadi saksi engkau adalah pesuruh Allah. Engkau dah buat dah tugas engkau. Itu description di sebalik syahadah aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Dia bukan sekadar statement pesuruh Allah. Pesuruh Allah tu apa? Mana Allah suruh dia sampaikan dakwah walaupun susah. Yang sampai stres, sampai Nabi tak sanggup nak buat. Akhirnya turun surah Muzammil, turun surah Mudassir dan suruh bangun, buang selimut, pergi dakwah. Walaupun stressful, tapi ayat Quran satu-satu turun kat Nabi, bagi motivate. Nabi makin kuat. Sahabat pun makin support. Dan akhirnya Islam makin hebat, sampailah Nabi selesai tugasnya. Dan akhirnya Nabi diambil balik oleh Allah. Maka kita ucap syahadah tu untuk terus memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah deserve untuk dimuliakan dengan segala kepayahan yang ada. Jadi tuan-tuan, penting kita bersyahadah kepada Nabi ni. Antaranya menerusi azan. Walaupun kita bukan muazzin, tapi kita digalakkan, disunatkan untuk jawab azan. Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu dengar ucapan seruan azan, maka katakanlah, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Jadi objektif kita nombor 1 adalah, selepas ini setiap kali saya mendengar azan, saya akan alert. Bermaksud, kalau saya bersembang juga, bersembang, tapi saya kena alert dengan azan tu. Sebab kebiasaannya, normalnya, bila kita sembang, kita tak alert dah. Jangankan bersembang, kadang-kadang tak sembang pun. Okay? Kita bawa kereta, sampai bawa kereta tu menong, kepala macam fikir ni, azan masuk. Kita dah tahu dah, aku kena jawab. Tak sembang. Tapi bila kena berfikir macam-macam pun tak jawab azan. Akhirnya tahu-tahu dah, la ilaha illallah dah azan tu. Akhirnya tak sempat nak jawab. Maka syahadah pun kita dah miss. So selepas ini objektif kita adalah, aku tak nak miss bila dengar azan. Bermaksud kita alert lah lepas ni. Ada orang dekat office dia bunyikan, dia ada pasang alarm yang untuk bunyikan dekat sound system office dia bila masuknya azan. Bukan sekadar nak bagi tahu masuk waktu solat supaya semua orang alert, tinggalkan kerja nak semayang, tapi supaya alert juga adanya perkataan Rasulullah yang kita bersyahadah di dalam tu. Okay, ada orang yang buat alarm dekat handphone dia. Pada saya boleh, tapi kena hati-hati sikit, sebab sometimes alarm tu bunyi mungkin time kita dalam toilet, so tak sesuai lah pula. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allah, kita tengah berak ni, Allah Akbar, Allah, pelik pula, terkejut pula orang sebelah nanti. Tak sesuai. Mungkin rintun kita ayat Quran, bagus, nampak bagus ayat Quran sebagai nada dering kita, tapi takut berbunyi bukan pada waktunya. Na'udzubillah. Elok-elok tengah berjoget dekat kelab malam, nanti berbunyi Yasin, nak masalah tu. Muslimin rahmati Allah. Apa penting azan selain daripada kita bersyahadah kepada Rasulullah? Antara objektifnya kenapa benda ni penting, sebab kita ada urusan dengan Rasulullah selepas azan, iaitu selawat selepas azan dan juga doa wasilah kepada Rasulullah. Doa wasilah ni adalah doa supaya Rasulullah mendapat kedudukan yang tertinggi dalam syurga, yang Rasulullah nak sangat benda tu. Nabi kata apa? Jawab azan, apa yang kamu dengar tu kamu jawab. Summa sallu alayya, lepas azan selawat ke atasku. Jadi siapa yang selama ni lepas azan terus baca doa je, betul dah baca doa tu, tapi jangan miss selawat dulu. Sallu alayya. Selawat ni boleh anytime, boleh je nak selawat bila-bila, tapi kalau ketika diminta, kita buat itu lebih utama. Diminta tu pula pada waktunya. Kita ada mak, kita ada ayah, tengok mak tengah tengok TV, kita pun ambil air kat dapur, bagi dia. Alhamdulillah, dia pun seronok lah kita serve dia air. Tapi dia lagi seronok time dia minta kita bagi. Dan cepat pula.
berbanding kita hold, kita tangguh, kita extend, delay. Mana ni mak tunggu lama. So jadi tak best benda tu. Rasulullah minta, summa lepas dah jawab azan, sallu alayya, selawatlah ke atas aku. Sebagaimana permintaan Nabi suruh perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. So ni memang Nabi minta, purposely Nabi minta. Time-nya, ada time dia. Okey. Sallu alayya, kata Nabi, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, siapa yang selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Lepas tu Nabi sambung lagi, summa sallallahu liyal wasilah. Kemudian doakan aku. Boleh tak kamu mintakan kepada Allah? Dan Nabi sebut dekat sahabat, termasuk kita semua ni di kalangan umat Nabi. Sallallahu, tolong minta dekat Allah al-wasilah, iaitu al-wasilah. Wahia manzilatan fil jannah la tanbaghi ila li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Wasilah tu apa? Iaitu satu kedudukan yang terpuji, yang tertinggi dalam syurga yang disediakan Allah untuk hamba-Nya. Aku berharap akulah hamba yang dapat tempat kedudukan tertinggi itu. Man sa'ala lil wasilah, siapa yang doakan aku wasilah, halat lahu syafa'ah, dia layak mendapat syafaat aku. Jadi ini maksud saya objektif azan. Satu, nak bagi kita terus mayang cepat. Yang kedua, connection kita dengan Rasulullah menerusi syahadah. Dan antaranya adalah effort kita untuk kita dapat syafaat Rasulullah menerusi selawat dan juga doa wasilah pada Rasulullah. Kalaulah kita miss azan, mustahil pukul 2.30, pukul 3 petang, tiba-tiba dah zuhur lah, pukul 3 terus baca doa wasilah. Mustahil benda tu boleh berlaku. Mustahil. Tapi kalau kita boleh dengar azan, insya-Allah. Jadi perkara yang penting untuk tambah, membuktikannya kita telah menambah iman kita, kita alert dengan azan yang selama ni mungkin kita main-main atau abaikan. Nombor 2, tuan-tuan sekalian, adalah berkaitan dengan tahiyat dalam solat. Kita ada solat 5 waktu. Yang solat itu adalah waktu kita berhubung sebagai seorang hamba dengan Tuhannya. Yang Tuhan nak kita ni sembah dia, hina diri kita. Tempat yang paling mulia, mahkota, darjat apa semua, kepala, semua tu dia letak pada tempat yang paling bawah, tempat yang dipijak-pijak untuk menghina diri kita dan membesarkan Allah. Walaupun itu adalah space, ruang kita dengan Allah, tapi Allah tetap ingin berikan ruangnya kepada kekasihnya yang bernama Rasulullah menerusi tahiyat. Tahiyat ni adalah satu salutation, adalah satu penghormatan, nama pun tahiyat. Tahiyat ni maksudnya satu penghormatan kita kepada Nabi SAW, dan waktu kita nak hormat Nabi tu ketika kita sedang hormat kepada Allah. Kita sedang berikan penghormatan kepada Allah menerusi Fatihah yang kita puji-puji Allah, dalam zikir-zikir yang kita baca masa i'tidal, masa rokok, masa sujud. Semua tu puji-puji penghormatan kepada Allah, tapi Allah tak nak kita miss engkau sebagai hamba aku ni. Ada seorang hamba aku yang paling mulia, kekasih aku, Muhammad Rasulullah SAW, sebut namanya, spend time dengan dia ketika tahiyat, sama ada awal ataupun akhir, tahiyat awal atau akhir. Tuan-tuan sekalian, dalam tahiyat memang ada satu skrip yang kita baca. Kalau ketika tahiyat awal, skrip tu menjadi sunat abad. Kalau tak baca atau tinggal tahiyat awal, solat masih sah tapi disunatkan sujud sahwi. Tapi ketika tahiyat akhir, bacaan itu menjadi kewajipan, rukun qauli yang mesti dilafazkan, tak cukup dalam hati. Dia mesti dilafazkan. Perkataan, pembuktian yang kita memberi salam kepada Nabi bukan dalam hati, mengucapkan selawat kepada Nabi bukan dalam hati, kena berlafaz. Dia panggil rukun qauli dalam tahiyat akhir. Jadi nak cerita Allah suruh kita betul-betul ni. Sayang ke isteri, sayang, tapi jarang sebut sayang, jarang sebut. Jadi benda tu kena sebut. Okay? Kita suka staff kita kerja bagus, dan kita kena bagi tahu dia kerja bagus. Bukan sekadar bagi gaji saja, tak. Kita kena cakap dia bagus, kita kena recognize dia, kena award, reward, kena bagi tahu yang dia bagus. Tuan-tuan, jadi benda ni communication. Kita kena cakap. Rasulullah SAW, kita kena beri salam kepadanya dengan betul-betul bagi salam. Selama ni kita bagi Assalamualaikum ayuhan Nabi dalam tahiyat kita.
Tapi sometimes kita tak perasan pun kita tengah bagi salam, tahu-tahu saja kita dah fil alamin innaka hamidum majid. Jadi bukti itu tak berapa cantik sangat. Kalaulah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong masuk ke masjid kita, kita salam. Kita tak perasan pun dia yang di-Pertuan Agong. Kita tak perasan. Sebab tak alert. Dan mungkin sebab ramai sangat orang. Atau mungkin kita busy masa tu. Kita salam. Tengah-tengah duduk semayang sekali semua. Tengah wirid-wirid. Kita sambil menong wirid-wirid. Kita nampak, ini yang di-Pertuan Agong ni. Aku salam tadi ni. Kita boleh tak alert. Tapi kalau kita alert, daripada jauh dia datang lagi, kita dah tunggu, dah tak sabar-sabar nak menanti untuk dapat bersalaman dengan dia. So begitu juga tahiyat. Objektif kita yang kedua, selepas ini setiap kali aku baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, kita dah kena standby seolah-olah Rasulullah nak datang. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kita sejahtera ucap salutation kita kepada Rasulullah SAW betul-betul dengan penuh perasaan. Sejahteralah ke atas kamu wahai Nabi. Dan ini adalah lafaz salam yang paling sempurna yang kita beri. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang Allah suruh kita buat. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam kepadanya dengan salam yang sempurna. Inilah salamnya. Assalamu alayka ayuhan nabi. Kalau kita yang ada pengalaman pernah memberi salam di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi di Madinah, saya yakin kita bagi salam dengan penuh perasaan sebab kita depan makam. Especially bagi yang first time sampai. Lagilah dia sungguh-sungguh bagi salam dengan teriak, nangis semua sekali tak sangka boleh dapat menghadap depan makam. Beri salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi, dengan penuh perasaan. So mana pergi hilang perasaan tu setiap kali kita beri salam dalam tahiyat. Walaupun kita tidak berada depan makam, maka objektif kita kena rasai seolah-olah Nabi depan kita. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh merasai perasaan ketika beri salam di hadapan makam Rasulullah, ataupun bagi ibu-ibu yang mungkin di sebelah kiri, ada sebelah kanan, belakang makam ketika menziarahi Raudhah, maka kita berikan effort itu sungguh-sungguh setiap kali bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Okey. Kemudiannya kita ada selawat kepada Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadah pula. Kemudiannya ada Allahumma salli ala Muhammad. Dan benda ni mesti disebut. Kalau tak sebut, tak sah semayang. Semayang tu tak sah kalau baca dalam hati. Kita recognize secara subjektifnya kita beriman kepada Nabi. Tapi kita telah melanggar objektif. Salah juga. Tak boleh. Macam yelah, kita buat apa-apa perkara, event ataupun apa-apa benda yang kita buat, dia mesti ada objektif. Okay. So matlamat tu kena clear, mesti jelas betul-betul, dan benda tu mesti buat perkara yang boleh capai matlamat. Tuan-tuan dirahmati Allah, antara cara nak capai matlamat kita cinta Nabi adalah dengan ni. Ucap betul-betul salam dan juga selawat pada Rasulullah ketika tahiyat. Dahlah ucapan itu adalah ucapan yang paling istimewa dalam banyak-banyak ucapan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ucapan ini diucapkan bukan oleh manusia sahaja, tapi ucapan yang sama diucapkan oleh Allah dan malaikat. Cuba tuan-tuan sebutkan dalam dunia perkataan yang Allah dan malaikat sebut dan kita manusia sebut. Tidak ada perkataan lain melainkan perkataan salam dan selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak pernah berlaku dalam mana-mana perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Suruh semayang, suruh puasa. Allah kena puasa juga. Tak ada. Mana ada? Allah bagi tahu, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang beriman, selawatlah ke atasnya. Allah declare, dia juga buat. Malaikat juga buat. Yang memang ada malaikat yang portfolionya adalah untuk selawat dan bagi salam pada Nabi. Tak buat benda lain. Kalau kita malas selawat pun, Nabi tetap akan dimuliakan oleh Allah dengan adanya makhluk yang khusus yang diciptakan untuk salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, maka rutin yang dilakukan oleh Allah dan malaikat itu kita boleh buat juga. Ayat itu dah powerful kerana Allah Khaliq dan makhluknya yang mulia, makhluk yang nama malaikat buat benda tu dan kita buat. Ayat itu dah mulia. Dan ayat itu pula diucap dalam waktu yang mulia namanya solat. Maka kita buat betul-betul benda ni.
setiap kali kita baca tahiyat. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan sekalian dan perempuan sekalian, dua perkara ni, kejap lagi kita sambung sikit satu dua benda. Dengan masuknya waktu solat azan, kita nak dengar sekejap lagi ni, tolong alert sungguh-sungguh dengan bunyi azan yang kita sebut tadi, jawab sungguh-sungguh. Okey, dan kemudiannya kita doakan Rasulullah sama-sama. InsyaAllah kita semua berpeluang untuk dapat syafaat, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beruntung dan indahnya mungkin sahabat-sahabat kita yang sekarang berada kat Masjid Nabi, tuan-tuan, bila mereka dengar azan, mereka dengar ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Mereka sedang duduk dalam masjid Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah, dan Muhammad betul-betul ada dengan mereka dalam masjid yang sama. Lain moment tu, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat duduk masjid yang inspired by Masjid Nabawi ni pun dah rasa dah moment tu. Bayangkan pula kalau duduk pula betul-betul dalam masjid Rasulullah SAW, bila dengar perkataan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Jalan dekat Bukit Uhud, dengar cerita perang Uhud, Nabi dekat mana semua, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Pergi Kuba, aku bersaksi ni peristiwa hijrah ni, Nabi bina, mengasaskan pembinaan masjid pertama, aku bersaksi Muhammad pesuruh Allah. Tu penting kalau dapat pergi ke Madinah. Hendak pergi pun rasa nak pergi lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, azan yang dikumandangkan tadi antara objektif utama kita selepas ini. Setiap kali aku dengar azan, kita nak amati sungguh-sungguh. Walaupun kita disibukkan dengan macam-macam kesibukan, harapnya kesibukan itu tidak menghalang kita untuk jawab selawat lepas azan. Jawab azan, selawat dan juga doa wasilah. Kalau boleh tuan-tuan, kita buat test kepada anak-anak kita mungkin. Hafal tak doa lepas azan? Dan betul-betul baca doa yang betul. Search dekat Google, dia punya skripnya, hafal betul-betul. Bukan sekadar hafal apa yang kita biasa dengar. Sebab hafal apa yang kita biasa dengar ni, takut kita salah sebutan itu. Bunyi mungkin sama, tapi takut sebutannya salah. Okay, so kita kena utamakan ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini keyword dia. Gunakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga kelebihan, kedudukan yang tinggi dan terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, salam dan selawat ada dalam tahiyat. Kita boleh buat salam dan selawat bila-bila masa di luar tahiyat sekalipun, di luar solat pun boleh buat. Cuma ini waktu yang paling utama untuk kita buat. Kalau dalam waktu yang paling utama kita buat itu pun, kita boleh terlalai, terleka, terabai, tahu-tahu saja fil alamin innaka hamidum majid, maka pada saya tak salah kalau kita nak ulang balik tahiyat kita supaya kita alert dengan tahiyat yang telah kita miss tadi. Okey, dua perkara tuan-tuan kalau nak alert dalam sembahyang. Pertama, alert ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam baca Fatihah, kalau boleh terlalai, kalau seandainya terleka dan terlalai dalam solat, jangan terleka pada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penting. Sebab benda disebut oleh almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti sebelum dia meninggal dunia, dia kata ni, penting ni. Sebab solat ni ibadat paling utama. Jadi perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, benda ni sangat powerful untuk menjadikan kita orang yang boleh beribadat. Dan Allah akan support kita untuk ibadat menerusi ayat ni. Iyyaka na'budu, aku nak ibadat, aku nak sembah engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, please ya Allah, tolong aku supaya aku boleh sembah engkau. Itu detailnya. Mungkin dari sudut scriptednya, hanya kepada engkau aku sembah, hanya kepada engkau aku minta tolong. Benda tu subjektif sangat. So apa maksudnya hanya kepada engkau aku sembah, hanya kepada engkau aku minta pertolongan? Maksudnya, ya Allah, aku nak jadi hamba yang menyembah engkau. Apa yang kau suruh, aku nak buat. Apa yang kau larang, aku nak tinggal. Itu maksud menjadi penyembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, apa maksudnya? Ya Allah, tolong aku supaya aku boleh buat apa yang kau suruh, aku boleh tinggal apa yang kau larang. Ini bendanya. Dan nombor dua, jangan miss, iaitu ketika ucap tahiyat, penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi salam, selawat kita dalam tahiyat, sama ada awal ataupun tahiyat akhir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang ketiga, antara objektif kita, tuan-tuan, Allah bagi kita rezeki banyak. Dengan pendapatan kita yang ada,
income kita yang masuk, kita sedekah, kita apa semua, alhamdulillah kita boleh buat. Tapi dalam banyak-banyak objektif, dengan harta yang Allah beri kepada kita, masa yang Allah beri kepada kita, kemampuan yang kita miliki, maka antara objektif utama dalam hidup adalah aku hendak menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sangkakala yang kedua belum ditiup, belum berlaku kiamat lagi. Walau siapa pun kita dekat dunia, sebanyak gunung dosa yang kita pikul, pergilah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi. Walau apa jua bebanan, tekanan yang kita ada, letakkan objektif dalam hidup, aku nak ziarah Rasulullah dan aku nak ziarah Baitullah. Ni dua perkara ni. Sebab apabila ditiupkan sangkakala nanti, bila semua makhluk dimatikan dan dihidupkan semula, ketika itulah Rasulullah makhluk yang pertama yang akan bangkit pada hari kiamat. Diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar, diikuti oleh Sayyidina Umar, diikuti oleh Ahlul Baqi', itu mereka yang ditanam di perkuburan sebelah makam Rasulullah. Selepas tu tuan-tuan, kita dah tak tahu dah dekat mana nak cari Rasulullah. Tapi kalau sekarang, walau siapa pun kita, sebanyak mana pun dosa kita, insya-Allah bila kita sampai saja di Masjid Nabawi itu, kita pasti akan boleh mencari Rasulullah yang disemadikan di bawah kubah yang berwarna hijau, di ruang sudut yang paling kiri, paling hadapan Masjid Nabawi itu. Pusinglah satu masjid tu, insya-Allah jumpa punya. Kalau tak jumpa, maknanya salah masjid. Banyak mana pun dosa kita, jangan kata saya dihijab sebab tu saya takut pergi Mekah Ustaz, takutnya Kaabah tak nampak, takut nanti pergi Masjid Nabi saya sesat, tak jumpa jalan keluar ke apa benda semua tu. Benda tu tak akan berlaku lah. Jangan risau macam tu, insya-Allah. Kalau sesat sekalipun, dengan teknologi yang ada hari ni, sekejap saja orang akan jumpa kita balik. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, ziarahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita kata aku nak lebih ke Rasulullah mengatasi yang lain-lain, so kita mungkin boleh tangguh dululah kot trip kita yang nak ke Norway, trip kita yang nak ke Switzerland. Tangguhlah dulu yang tu. Utamakan yang ni dulu. Okey? Salah ke Ustaz saya lagi Norway? Tak salah. Nak pergi Swiss tak salah. Milan tak salah. Salahnya kalau tak pergi lagi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita risau dengan kita pergi, kita spend duit, kita masa kita satu tempat lain tu, tiba-tiba kita tak sempat untuk menziarahi Rasulullah, itu lebih kita risau. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi yang dah pergi, alhamdulillah kita rasa nak pergi lagi. Bagi yang belum pergi, yang masih bertangguh, yang masih macam berfikir dan berkira, ataupun yang beralasan tak ada bajet, maka pada saya kita boleh review dulu kita punya expenses. Betulkah aku tak ada bajet? Dan cuba tengok kos kita, living cost kita, vape yang kita guna setiap hari tu berapa ringgit kita habis. Sekali makan di kedai hipster yang kita pergi makan kat kedai-kedai apa benda tu, berapa sekali kita makan. Okay, kita pergi Sawi Piramid bawa anak kita sekali makan berapa ratus, shopping berapa ribu kita habis. Tengoklah lifestyle kita yang kita beli kat mana-mana online, Shopee ke mana semua tu, cuba tengok berapa semua-semua tu. Dan cuba tengok pula barang-barang yang mungkin kita dah beli tapi kita tak pakai pun dekat rumah. Cuba valuekan balik semua benda tu. Agak-agak lah, cukup tak bajet untuk pergi? Jawapannya lebih daripada cukup. Kalau kita boleh keluarkan barang-barang tu semua, kita longgok depan Masjid Al-Falah ni, bagi tulis buat satu signage kat situ, saya nak cukupkan bajet saya untuk nak pergi ziarah Rasulullah. Saya nak jual kasut saya nak jual saya punya stroller, anak saya dah masuk universiti dah, ni stroller dia saya nak jual. Saya nak jual kasut saya beli, saya pakai 2 kali je, tak apalah, saya jual dulu, nanti saya beli lain. Saya nak cukupkan bajet. Saya yakin tuan-tuan, orang akan support kita. Orang akan support punya. Mungkin tuan-tuan kata tak apa, awak simpanlah kasut ni, berapa awak tak cukup. InsyaAllah. Kalau syaratnya kita kena ada keinginan terlebih dahulu. InsyaAllah. Berapa ramai orang yang saya tengok, yang kakinya kaki palsu tuan-tuan, tapi sampai. Yang saya tengok duit tak ada, tapi kerana keinginannya dia menang umrah, dapat ziarah Rasulullah sekali, free of charge. Kerana keinginan, mungkin dia kena doa dia. Maka tuan-tuan sekalian, ni objektif kita. Yang dah pergi rasa nak pergi lagi, yang tak pernah pergi, letak ni matlamat utama kita, cari duit, dapat duit banyak.
adalah untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menziarahi Baitullah. Saudara-saudara kita kat Indonesia tuan-tuan, ni pengalaman saya tanya dengan dia orang. Kita tengok dia orang tu yang kaya-kaya lah, ni yang tak berapa kaya kita tengok gaya pun tahulah. Dia kata, "Pak Ustaz, saya jual tanah saya. Yang lepas saya pulang, saya tidak tahu di mana saya akan tinggal. Namun enggak apa-apa, saya tinggal dulu rumah rakan-rakan saya. Nanti saya kerja, saya boleh buat rumah balik." Dia boleh jual tanah, dia boleh jual rumah mata-mata nak pergi. Dan dia tak tahu dia balik, dia nak duduk mana. Pada dia tu tak ada apa sangat lah. Tuan-tuan, malu kita. Kalau kita ada aset dan kita ada harta, yang kita sentiasa fikir, aku kena reserve ni untuk hujung tahun ni, aku kena reserve ni untuk next year, aku kena reserve ni untuk lepas aku pencen. Semua reservation tu sebenarnya cukup sangat untuk kita ziarah Rasulullah, apalah sangat. Jangan yang ada sekarang. Kalau tak nak ikut package yang saya buat sekalipun, kalau tuan-tuan risau sangat ikut ustaz-ustaz ni, kena tipu lah apa, tuan-tuan pergi sendiri. Pergi sendiri. Saya boleh ajar kalau nak pergi sendiri, nak booking flight macam mana. Saudi Airlines sekarang ni dia buat return flight, ada hari tu dia buat promo bawah 3,000 tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang nak pergi Turki, dulu flight 2,500 dapat, sekarang Turki flight saja 4,000 lebih tuan-tuan. Saudi Airlines baru-baru ni dia keluar offer 3,000, tapi dah habis dah lah. Dan yang best lagi, siapa yang guna Saudi Airlines sekarang ni, dia bagi visa on arrival free of charge. 4 hari kita boleh transit dekat Saudi. Tanpa perlu bayar visa travel atau visa umrah yang kita kena apply, yang kosnya minimum RM700. Kalau visa umrah lebih lagi. So dah jimat RM700 kalau kita guna Saudi Airlines. Visa dah free. Daripada airport boleh straight. Ada train pula sampai ke Madinah. So sebenarnya kita ada banyak pilihan sekarang. Nak murah lagi, nak ambil yang low cost carrier punya. Saudi dah ada Air Arabia, low cost carrier. Tak lama lagi fly Dubai. Boleh buat daripada Penang straight sampai Dubai. Tuan transit kat Dubai dan tuan-tuan pergi pula. So banyak cara sangat lah. Untuk tuan-tuan nak organize, nak susun. Yang penting aku nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak dalam satu objektif. Dalam pendapatan dan masa yang kita ada, aku nak untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, last kali objektif kita adalah, pertama tadi adalah azan, yang kedua tahiyat kita, yang ketiga adalah menerusi ziarah Rasulullah, yang keempat last sekali, dan benda itu adalah benda yang juga berada dalam lingkungan kita, iaitu Quran dan hadis Nabi, yang Nabi sebut dalam penghujung hayat Rasulullah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah kata, "Taraktu fikum amraini," aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. "Lan tadillu," kamu takkan sesat. "Abada," selama-lamanya. "Ma in tamassaktum bihima," kalau kamu betul-betul berpegang dengan 2 benda ni. Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitab Allah dan juga sunnah ataupun hadis Rasulnya. Atau kama qala Rasulullah. Tuan-tuan jadi atlet macam mana sekalipun, tuan-tuan pegang Quran sunnah, insya-Allah tuan-tuan akan terlibat dengan sukan-sukan yang dibenarkan oleh syarak, yang dibenarkan oleh agama kita. Tuan-tuan jadi seorang artis, tuan-tuan jadi penyanyi, pelakon, tuan-tuan pegang Quran dengan sunnah, tuan-tuan tahu apa guide, apa had tuan-tuan nak berlakon, nak menyanyi. Tuan-tuan jadi seorang businessman, tuan-tuan nak buat apa-apa quotation atau tender sebagainya, tuan-tuan pegang Quran dengan hadis, tuan-tuan takkan tipu quotation, tipu tender apa semua ni, tuan takkan buat, tak akan sesat. Kita nak jadi siapa pun kita hari ni, nak melancong, nak apa saja kita buat, pegang 2 perkara ni. Nak jadi bapa, nak jadi mak, nak jadi jiran yang baik, nak jadi pekerja yang bagus, majikan yang bagus, siapa pun yang kita nak jadi, pegang 2 perkara ni, insya-Allah takkan sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah pula kita berada pada zaman yang banyak ujian fitnah ni. Zaman social media, ledakan social media kita. Kita nak jadi tiktokers, nak jadi youtuber, nak jadi streamer, pegang Quran hadis, insya-Allah kita akan buat konten-konten yang bagus, yang dibenarkan oleh syarak, yang tidak langgar sahaja. Asalkan dapat duit, main langgar sahaja, tak, kita tak akan buat. Sebab apa? Sebab kita pegang Quran dan sunnah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4 perkara ni adalah bukti atau asas kita yang bersifat objektif, yang kita kena plan. Ini mungkin salah satu idea lah untuk kita, supaya boleh betul-betul bukan sekadar subjektif kita menambah iman kepada Nabi, menambah cinta pada Nabi, tapi ni kita proofkan dengan mungkin 4 perkara ni. Okay, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita supaya kita boleh bantu diri kita sendiri dengan cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita akan dicintai oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah,
wahai umat, kalau betul kamu kasih, kamu cinta pada Allah, kamu sayang Allah, fattabi'uni, ikutlah aku Muhammad Rasulullah, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan sayang, kasih pada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wallahu a'lam. Itu saja tuan-tuan, ingatan untuk saya dan kepada kita semua. Semoga kita berpeluang untuk bertemu Rasulullah di syurga. Dan yang paling utama ni, ketika hidup ni, manalah tahu rezeki kita berpeluang bertemu Rasulullah dalam mimpi kita. Ketika kita tidur, manalah tahu, insya-Allah, dengan syarat kita betul-betul ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.